Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani, shrah bi sadri, yasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Anak Kunci Syurga. Sambungan setelah kita membincangkan yang terakhir sekali adalah perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia daripada segala anak cucu Adam. Muka surat 18 tu kan, yang mana bahawasanya kita dah sebut dah sebelum ni, ketika Allah cipta kita awal lagi, cuma kita zahirnya, adanya kita barulah, tengoklah kita lahir tahun berapa. Tapi sebelum diciptakan kita tu, jasad tu, roh tu Allah dah cipta di satu alam, nama alam tu Zurri, yang diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 172, bahawasanya Allah cipta dah situ lah, mudah kata roh lah. Satu alam sebelum alam rahim, dia panggil satu alam, alam Zurri. Akhir sekali kalau kod bahasa Melayu dia jadi zuriat. Tu zuriat tu. Sebelum keluar jadi zuriat, dia duduk alam Zurri. Duduk situ. Macam mana wallahu alam, gitu je yang kita tahu. Kemudian kemudian dikeluarkan daripada sulbi, benih ataupun boleh kita kata roh tadi tu lah, dikeluarkan dan diambil penyaksian, iaitu diambil penyaksian wa ashhadahum ala anfusihim. Dia ambil penyaksian, nak ambil saksi, nak tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Allah tanya. Kemudian kita semua lah, bukan kita je lah, semua lah, tak kira Cina, India, kafir tak kafir ke, yang semua manusia akan jawab waktu tu di alam Zuri. Qalu bala syahidna. Ya, semua tu jawab, benar engkau adalah Tuhan. Bila lahir lupa. Kita lupa. Bila lahir, kalau dia tu Allah takdirkan dia tu lahir bukan Islam, dia lupa. Dia duk sembah berhala ke apa, duk sembah yang salah apa. Tapi dia ada perjanjian dengan Allah. Pada satu ketika akan dicampakkan ilham tentang Islam tu sendiri, dan dia menolak. Bila dia menolak, maka dia layak untuk dihukum dekat neraka nanti. Memang setiap orang yang dipanggil mukallaf, akil baligh, dan dia sampai seru, istilah panggil, iaitu sampai seru untuk ingatkan balik perjanjian dia dengan Allah. Sampai seru tu dengan cara Islam tu datang dekat dia. Kemudian dia ambil keputusan apa? Kekal dengan agama dia yang dia lahir tu, bukan masuk Islam. Maka dia layak untuk dihukum kerana dia telah melanggar perjanjian. Perjanjian tu tak dengar, kita ingat lah, memang tak ingat pun. Kita tak ingat. Orang Islam pun tak ingat, orang kafir semua tak ingat. Ni cerita dalam surah Al-A'raf ayat 172. Okey? Bahkan qalu bala syahidana. Lepas dah tu dimasukkan balik dalam sulbi tu Adam. Kemudian Hawa taraib di antara dua tulang dada di situ, gabung dua tu. Kan kita kalau orang Melayu panggil benih lah. Maka jadilah lepas seorang sampailah kita lahir ada. Tapi lahirnya kita ada perjanjian. Okey, itu yang kita bahas lepas lah.
Itu yang bahas lepas. Segala pekerjaan hamba itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala dan berusaha hamba Allah. Dan bahawa segala pekerjaan hamba itu, apa yang seorang hamba itu buat, iaitu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Ini kalau istilah tauhid, kena ngaji kitab tauhid lah. Kitab kita bukan kitab tauhid, kitab fiqah, tapi dia sebut sekali lalu. Jadi kita tak panjangkan lah. Ini kalau biasa disebut kainat tak memberi bekas. Istilah panggil. Iaitu yang jadikan semua, tak kira lah janji kejadian yang berlaku. Bila kita kata jadi, hanya Allah je buat. Hanya Allah. Apa maksud jadi? Maksud jadi itu adalah dia ada, kejadian itu berlaku. Sebelum dia berlaku tu dia tak berlaku. Itu mana kejadian. Begitulah kan. Mula-mula tak berlaku, lepas tu berlaku. Berlaku tu dia panggil kejadian. Mula-mula tak ada anak, lepas tu ada anak. Anak tu kejadian dia panggil. Maka kita dulu tak ada, lepas tu ada. Maka kita tu nama kejadian. Apa sahaja yang dia ada, tapi sebelum ada tu dia tak ada, kemudian baru dia ada, maka Allah jadikan. Walaupun bumi, cakrawala, arash, kursi sekalipun, itu lagi lama sebelum kita ada. Sebelum kita cakrawala ni ada, arash ada lama. Kalau nak sebut berjuta tahun, sebut juta tu bukan juta sungguh, nak beritahu lama. Dah ada dah arash. Allah dah cipta arash. Sebab sebagian ulama mengatakan ciptaan Allah yang pertama adalah arash. Ada kata ciptaan Allah yang pertama adalah qalam. Ada yang kata ciptaan yang pertama adalah air. Ada kata ciptaan yang pertama Allah adalah Nur Muhammad. Tapi tu ada kontroversi sikit. Semua, tapi tak kira lah. Yang terawal tu, kalau dapat tahu ciptaan Allah yang pertama Allah cipta pun, buat apa, bukan jadi apa pun, tetaplah Allah cipta. Maknanya bila kata Allah cipta, Allah jadikan, maknanya sebelum tu tak ada lah. Kalau dah ada, macam mana nak ciptakan? Tu tak nama ciptakan. Apa sahaja yang ada, sebelum ada tu dia tak ada, maka mesti Allah. Itu dia kata ni. Segala pekerjaan hamba, pekerjaan tu bahasa dulu, bahasa sekarang kejadian yang berlaku dekat alam ini, ya, iaitu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang jadikan, dan berusaha akan dia oleh hamba. Allah yang jadikan, tapi hamba tu dia rasa macam dia berusaha. Dia rasa macam dia berusaha. Yalah, kita usaha untuk berubat, makan ubat, usahalah kita usaha. Tapi kita rasa itu usaha. Tapi semua kejadian Allah. Ya? Kerana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu, dan akan perbuatan kamu. Allah jadikan kamu, kita ni, dan apa yang kita buat pun Allah jadikan. Tapi kita rasa macam kita buat, kita rasa macam kita usaha, tapi hakikatnya semua Allah buat. Sebab tu kalau kita biasa dengar tak penghujung-hujung kuliah, ada guru kita tu, yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri dia sendiri. Ada yang sambung tu, hakikatnya semua daripada Allah. Yang ada sambung tu, kenapa ada sambung tu? Ni memang hakikatnya semua daripada Allah. Semua Allah jadikan kamu dan apa yang kamu buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi apa yang terjadi semua adalah perbuatan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang jadi tapi bukan Allah buat. Tak ada. Siapa kata macam tu dan dia berpegang macam tu, kufur. Murah kata kafir. Dalam kejadian yang ada, semua Allah buat. Tak ada yang dia ada tapi bukan Allah buat. Kalau bukan Allah buat, mana ada yang lain buat? Maka kita letak sekutu, syarik atau syirik kita dengan Allah. Tak ada. Apa yang berlaku, semua Allah buat. Okay. Dan apa yang berlaku, semua Allah nak. Allah kehendak. Jika ada yang Allah kehendak tapi tak jadi, itu bukan Tuhan. Ada pula Tuhan, dia nak tapi tak jadi. Mesti apa Tuhan nak, mesti jadi. Dan apa yang Tuhan tak nak, atau tidak kehendak, atau tak nak, mesti tak jadi. Takkanlah dia Tuhan, dia tak nak perkara tu jadi, tapi jadi juga. Itu bukan Tuhan. Tuhan apa yang dia tak nak jadi juga. Tuhan apa yang dia nak, ada yang tak jadi. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Itu bukan Tuhan. Tuhan, apa yang dia nak mesti jadi, apa yang dia tak nak mesti tak jadi. Jadi kejadian yang berlaku ni semuanya Allah yang buat. Dia panggil tauhid af'al. Itu kena mengaji kitab tauhid khusus. Dan firman-Nya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya,
Bagi seorang itu pahala barang yang mengusahai akan dia. Seorang tu akan dapat pahala apa yang dia usaha daripada kebajikan, daripada benda-benda baik. Dan atasnya dosa, dapat dosa barang perkara yang akan ia daripada kejahatan. Dia buat jahat, dia dapat dosa. Dia buat baik, dia dapat pahala. Surah Al-Baqarah. Dalam ayat ni pula, katanya Allah sendiri juga. Sebelum tu, ayat sebelum tu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu buat pun Allah jadikan. Dalam ayat yang lain pula, kamu dapat pahala apa yang kamu buat yang baik-baik. Kamu akan dapat dosa apa yang kamu buat yang jahat. Pula dah. Kan tanakut tu, kan bertentangan. Ayat Quran juga. Ayat Quran ni kata, makhluk tu ada perbuatan lah. Apa yang kamu buat benda baik, dapat pahala. Apa yang kamu buat benda jahat, akan dapat dosa. Maknanya Allah iktiraf, apa yang benda baik kamu buat. Maknanya adalah juga yang makhluk ni buat, kita buat. Jadi macam mana dua ni? Macam mana? Maka hakikatnya semua Allah buat, zahirnya nampak macam kita buat. Itu. Dan firman-Nya, ini ayat yang paling selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau jua kami ibadahkan dan akan engkau jua kami minta tolong. Surah Al-Fatihah ayat 5. Tengok. Bermula perkataan iyyaka na'budu menolak akan jabariyah yang menafikan akan usaha. Kerana jika tiada ada usaha bagi kita, niscaya tiada sah dikatakan iyyaka na'bud. Akan dikau kami ibadahkan. Iyyaka na'budu tu menolak jabariyah. Jabariyah ni satu fahaman, satu firqah yang terhasil lama dulu. Selepas zaman sahabat tu dah mula berputik di situ. Iaitu dia kata semua kejadian ni semua Allah buat. Kita macam lalang ditiup angin. Tiup ke kanan, kita pergi kanan. Tiup ke kiri, kita ke kiri. Dan kita tak ada apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa. Jadi apa yang berlaku, semuanya Allah yang buat. Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Dia panggil jabariyah. Lepas tu pula, dan perkataan wa iyyaka nasta'in menolak akan qadariyah yang mensabitkan kudrah bagi hamba. Kerana jika kita ada kudrah, niscaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Dan wa iyyaka nasta'in menolak qadariyah. Qadariyah ni dia kata Allah bagi dekat kita panca indera, kekuatan, tenaga. Allah bagi siap tubuh badan, anggota semua Allah bagi kita. Kemudian Allah lepas tangan. Engkau buat sendiri. Apa yang kita buat, semua kita buat sendiri. Yang mana hasilnya daripada kekuatan yang Allah bagi. Ada juga kedegat atau kudrah yang Allah bagi kat kita. Tapi apa yang dia buat bukan perbuatan Allah. Allah tak buat yang tu. Dia lah sendiri buat. Itu qadariyah. Ramai orang faham macam ni. Ataupun Mu'tazilah. Ramai. Orang faham macam mana? Allah bagi anggota semua dan kedegat. Orang kedegat lah. Ataupun kudrah. Kita adalah Allah bagi. Maka kita kuat. Kekuatan kita ada. Maka kita pun buatlah. Yang kita buat tu bukan Allah buat, kita yang buat. Siapa yang faham gitu, fahaman dia Mu'tazilah. Sesat. Habis yang buat tu siapa? Allah. Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat Quran juga nak tolak ke? Allah buat kamu dan apa yang kamu buat. Tapi dalam masa yang sama, kita kata kita kena sebagai adab dengan Allah, kita kata yang buat ni benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak elok, kita kata kita buat. Hakikat dalam hati semua Allah. Tapi kita kena kata kat mulut, kita yang buat jahat. Yang baik kita tak boleh kata kita buat, Allah yang buat. Yang baik daripada Allah, yang jahat daripada kita, sebagai adab. Hakikatnya semua Allah. Ada ke kejadian yang berlaku yang kita anggap ianya jahat tapi bukan Allah buat? Kan dah sebut tadi awal-awal. Sesiapa yang berpegang ada perkara, tak kisahlah perkara tu apa, baik ke buruk ke apa, tak kisahlah perkara apa, yang bukan Allah buat, kufur. Bukan berdosa lagi, kufur terus. Sesiapa yang mengatakan ada yang Allah tak buat tapi jadi juga, kufur. Iyalah, kalau bukan Allah buat, siapa buat? Adalah orang buat yang mana yang Allah tak nak dan Allah tak buat, tapi ada juga. Mana dalam dunia ni ada yang Allah tak buat tapi jadi juga. Itulah nama syirik. Mana boleh gitu? Semualah Allah buat. Cuma dari sudut adab, yang jahat kita kata kita.
Itulah hamba. Sebagai seorang hamba, berlaku perkara jahat, kita tak boleh kata yang dia ni buat jahat sebab Allah yang buat. Cakap macam tu wajib ditangkap dan ditakzir. Maksud menjaga. Tak boleh cakap. Tapi hakikat memanglah semua daripada Allah. Ada ke yang bukan Allah? Ada. Itu kena faham sungguh dalam masalah rukun iman yang keenam, percaya beriman kepada qada dan qadar nanti. Kalau nak belik boleh kita belik kat sini. Kalau kata apa benda cakap ni tak pernah dengar pun. Mari tengok kat sini. Ini untuk lompat kejap lah. Lepas tu kita lompat balik. Tu muka surat 23 yang Rumi tu. Kita tengok. Rukun iman yang keenam tu. Membenarkan yang nombor 6, muka surat 23 tu kan, tengok ni. Membenarkan ni rukun iman yang keenam ni. Tak percaya macam ni tak beriman. Membenarkan akan qadar baiknya, apa yang baik-baik berlaku, dan jahatnya, apa yang jahat-jahat berlaku. Seperti mana iman dan taat, kufur dan maksiat. Semua kita membenarkan, semua itu daripada Allah semua. Semua. Tapi adabnya tak boleh cakap macam tu. Hanya boleh belajar aje. Letak dalam hati. Adab cakap macam tu wajib dihukum dia. Dia tak dicakap kat mulut. Dia di hati saja. Tu. Membenarkan akan qadar baiknya dan jahatnya. Membenarkan qadar, takdir lah senang. Qadar tu takdir lah. Takdir tu apa? Yang Allah nak dan Allah buat lah. Itulah takdir. Yang Allah kehendak dan Allah buat. Itu yang takdir kan. Jadi takdir baik dan takdir jahat. Yang kita pandang jahat. Jika tak selesai rukun iman yang keenam, maka kita tolak satu dah ni. Kita cuma percaya 5 je lah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Yang keenam kita problem kat situ. Maka bimbang takut tak sah iman kita. Iman lawannya kufur. Itu rukun iman. Tak memadai untuk hafal sahaja. Jadi dan perkataannya wa iyyaka nasta'in menolak akan qadariyah yang mensabitkan kudrah bagi hamba. Kerana jika kita ada kudrah ni saya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Kita minta tolong kan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku minta tolong. Kalau kita boleh buat sendiri, kenapa minta tolong? Maknanya kita tak boleh buat sendiri, semua Allah buat. Semua Allah buat. Ya, semua Allah buat. Sebab tu kita minta tolong. Maka menolaklah qadariyah mengatakan bila kita tolak troli dalam tu ada barang. Kita tolak troli. Qadariyah kata Allah bagi kita kedekat, kudrah, kuasa, kekuatan. Allah bagi. Okay. Jadi kekuatan tu kita punyalah, ada Allah bagi. Kita pun tolak troli. Bila kita tolak troli bergerak. Dalam troli itu ada barang. Barang tu bergerak sekali. Qadariyah kata Allah bagi dekat kita kekuatan. Betul. Kemudian kita tolak tu daripada kekuatan yang Allah bagi. Tapi bukan Allah tolak, kita yang tolak. Kita yang tolak, bukan Allah. Tapi daripada kekuatan yang Allah bagi. Okey. Bila kita tolak troli, maka kita telah gerak troli. Barang tu bergerak sekali, barang tu bergerak, bukan kita gerak. Troli yang gerakkan. Siapa yang faham gitu, fahaman dia qadariyah ataupun mu'tazilah, fahaman sesat. Habis tu macam mana? Allah bagi kita kegerak, betul. Kita tolak tu pun Allah yang tolak, bukan kita. Nampak macam zahir macam kita, hakikatnya Allah tolak. Troli tu yang bergerak pun Allah yang gerakkan, barang dalam tu pun Allah yang gerakkan. Kalau dalam kitab-kitab dulu, dia kata gerak tangan ada cincin. Siapa yang gerak tangan? Kita. Siapa yang gerak cincin? Okay. Allah bagi kudrah kat kita. Maka kita boleh gerakkan. Maka yang gerakkan tangan tu bukan Allah kita, tapi hasil daripada Allah bagi ke dekat. Maka kita gerak tangan. Dan tangan tadi gerak cincin. Itu akidah yang salah. Tidak. Allah bagi kudrah kat kita, Allah gerakkan tangan, cincin pun Allah gerak. Itu istilah panggil kainat tak memberi bekas. Ngaji tauhid, insya-Allah ada dalam kitab tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bes. Iman itu pada mazhab Syafi'i dan lainnya mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Dan bahawasanya iman itu pada mazhab imam kita Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, mengaku dengan lidah, iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah, membenar dengan hati, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota. 3 benda. 3. Sebelum tu mari saya kena syarah dulu lah ni.
Iman yang dinamakan beriman adalah sebut dengan lidah dan berpegang dekat hati. Tapi bukan mengerjakan dengan anggota. Tidak. Dia dekat sebelah tu saya baca awal. Jika tiga-tiga, apakah maksud iman? Sebut di mulut, asyhadu dan sebagainya kan? Aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebut. Kat hati pun sama juga. Allah Tuhan, Nabi tu pesuruh, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Okey, dua dah. Yang ketiga kita kat sini apa? Mengerjakan dengan anggota. Buat perintah-perintah yang wajib. Itu iman. Tapi yang muktamadnya tidak. Yang muktamadnya mengerjakan dengan anggota tak ada. Mengerjakan dengan anggota adalah kesempurnaan iman. Sebab apa kata gitu? Jika kita letak tiga macam ni, iaitu sebut dengan mulut, percaya dekat hati, beriman dekat hati, dan mengerjakan dengan anggota. Siapa yang tak kerjakan dengan anggota surahan Allah, tak beriman lah. Ini tiga ni. Ini ta'rif iman. Tak, iman adalah sebut dengan mulut, aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu selesai. Engkau beriman? Belum lagi. Dia tiga di atas sini. Yang kedua, pegang dekat hati. Bukan sebut kat mulut je. Munafik boleh sebut kat mulut. Kat hati pun benar Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul dan sebagainya. Pegang. Ruku-ruku iman. Percaya malaikat, percaya Rasul, percaya kepada kitab dan sebagainya. Okey, pegang. Tapi dia tidak melakukan dengan anggota. Tak semayang, tak apa. Kalau ini takrif dia, siapa yang tak semayang, tak beriman. Tapi adakah itu takrif dia? Tak. Tu kata ni. Yang ketiga ni, mengerjakan dengan anggota untuk dapat kesempurnaan iman. Bukan untuk sah iman. Untuk sah iman, memadai dua. Sebut dengan mulut dan berpegang dekat hati. Maka dia telah nama beriman. Nak sempurna, buat yang wajib. Tak buat, iman dia ada tapi berdosa. Kalau tidak, siapa yang tak melakukan, siapa yang tak puasa, tak beriman. Tak beriman tu kafir lah. Siapa yang tak semayang fardu, tak beriman. Siapa? Teruk lagi tu. Tidak. Cuma memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan mesti tiga-tiga. Kalau mesti tiga-tiga, kalau kita amal tu tiga-tiga tu, oi teruk. Cuba tengok statistik yang terbaru keluar dekat Malaysia ni. 80% tak semayang orang Islam. Saya baca, saya scroll gitu keluar macam berita tu kan. Bancian terbaru dalam 2 bulan lepas ke. Dulu 70% tak semayang. Bila tak beberapa tahun lepas. Lepas PKP ni 80% Islam tak semayang. Macam mana dia buat wancian? Tapi 80% tak semayang. Maknanya kalau sejuta, 800,000 tak semayang. Orang Islam ada berapa dekat Malaysia? 10 juta, maknanya 8 juta tak semayang. Kita ada berapa juta? 20 juta. Kalau 20 juta, orang Islam lah, mudah-mudah kira je ni. Berapa dah tu? 15 juta, 16 juta tak semayang. Siapa? Anak-anak cucu kita lah. Siapa lagi? Bukan tengok orang lain, tengok kita. Kita semayang. Habis kalau tidak, macam mana boleh 80% tu? Mana mari 80% tu? Tak tahu. Tak ada kot. Takkanlah ramai sangat sampai 15 juta orang tak semayang kat Malaysia. Iya ke ni? Si kita punya suasana, kawan-kawan kita semua orang majlis surau. Mana nak cuba berkawan dengan geng-geng mak rempit? Cuba kawan dengan orang-orang yang kita tak kawan pula dengan orang macam tu. Kita mana tahu? Kita circle kita je lah. Grup kita pun grup masjid, grup ilmu, grup majlis ilmu. Cuba masuk grup-grup LGBT tengok. Ratus ribu LGBT. Melayu je tak Islam. Ratus ribu. Ada satu Facebook tu, grup disekat oleh polis. Sebab dalam tu LGBT. Ada berapa ratus ribu, dekat 200 ribu. Ahli, semuanya, bukan semualah. Ahli dia semua ada 200 ribu. Campur lah. Semua campur. Tapi yang banyaknya Melayu. Kalau lah macam tu, kalau macam ni dah ta'rifnya, iman adalah sebut di mulut, percaya di hati, dan amal dengan anggota. Itu semua kafir ya. Adakah begitu? Tidak. Tidak. Sebut di mulut, iman di hati, dah beriman. Nak sempurna, amalkan dengan anggota. Tidak beramal, berdosa, tapi masih lagi ada iman. Mujo. Kalau tidak, 80% tu nak kata apa? Tapi kalau kita baca sekali lalu, tengok, ni tiga ni. Dan bahawasanya iman itu pada mazhab Imam kita Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mengaku dengan lidah. Okey, selesai. Membenar dengan hati, selesai. Dan mengerjakan dengan anggota, baru beriman.
mujurlah. Itu bukan pendapat muktamad. Yang muktamadnya mengerjakan dengan anggota ni kesempurnaan iman, bukan sah iman. Dengan dua semata-mata sah dah. Sebut dengan mulut dan ikrar atau pegang dekat hati, cukup dah untuk sah iman. Tapi tak sempurnalah. Seperti mengucap dua kalimah syahadah. Ini sebut dengan mulut. Mengucap dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai satu. Adakah dia beriman? Belum lagi. Dan seperti mengiktikadkan dengan putus, dengan jazam bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Itu dua, iktikad dalam hati. Yang ketiga seperti mengerjakan sembahyang. Ini taklah ni. Ini kesempurnaan iman lah, bukan mengesahkan iman. Kerana hadis Al-Bukhari, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersabda Nabi SAW, adakah mengetahui kamu apa iman dengan Allah ketunggalannya? Nabi tanya, adakah kamu tahu apakah yang sebenar-benarnya beriman dengan ketunggalan Allah atau keesaan Allah ni? Bersembah mereka itu, sahabat pun jawab, Allah Ta'ala dan pesuruhnya jua yang lebih mengetahui. Bersabda ia, Nabi pun jawab, bersaksi bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad itu bersuruh Allah Ta'ala. Beriman dengan bersaksi, naik saksi. Kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tiada tidak adalah Allah Ta'ala menghendaki akan mensia-siakan akan sembahyang kamu menghadap ke Baitul Maqdis, bahkan memberi pahala ia akan kamu atasnya. Surah Baqarah ayat 143. Maka di sini wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan. Dulu sembahyang sebelum menghadap ke Kaabah, Masjidil Haram dekat Mekah, umat Islam yang awal setahun 8 bulan gitu menghadap ke Baitul Maqdis. Masa Isra' dan Mi'raj, terima sembahyang 50, turun 9 kali, turun naik. Kemudian dapat 5. Nabi pun turun ajar kepada para sahabat yang beriman Islam pada waktu itu, semua sembahyang lah. Menghadap bukan Kaabah walaupun kat Mekah, menghadap dekat Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama umat Islam. Selama bila? Selama setahun 8 bulan, ataupun sehingga berlaku hijrah. Lebih kurang setahun lebih, tak sampai 2 tahun lepas daripada Isra' Mi'raj berlakulah hijrah. Lepas berlaku hijrah, masa lepas hijrah tu beberapa bulan, barulah Allah suruh pindah. Kisah ni dicerita dekat Al-Baqarah juz yang kedua kan. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Lupa. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim tu. Cerita pasal kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka barulah beralih ke Masjidil Haram. Asalnya ke Masjid Al-Aqsa. Yang Yahudi duk bom-bom tu lah. Yang Yahudi nak ambil tu, situ. Jadi macam mana? Kerana sebab turun ayat ini, bertanya daripada mereka yang mati sebelum dipalingkan kepada Kaabah. Maka orang tanyalah, macam mana ketika menghadap ke Masjidil Aqsa, sebelum nak menghadap ke Masjid Haram, tapi dia mati dulu. Habis macam mana dia? Kiblat dia salah ke macam mana? Maka Allah tidak akan mensia-siakan dia. Begitu. Iman itu bertambah dan berkurang ia dengan kurang taat. Dan adalah iman itu bertambah ia dengan sebab bertambah taat, dan kurang ia dengan kurang taat. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita naik turun, naik turun. Iman para nabi sentiasa naik, tak turun-turun. Every day, setiap hari naik. Sentiasa bertambah. Iman malaikat statik, gitu aja, tak naik tak turun. Iman malaikat. Iman nabi sentiasa meningkat. Iman kita naik turun. Apa maksud beriman naik turun ni? Maksud iman naik turun bukan kejap percaya ke Allah, kejap tak apa nak percaya, kejap percaya balik, kejap tak percaya balik, kan naik turun. Bukan, itu kafir terus tak percaya pada Allah. Habis itu apa? Apa maksud bertambah iman tadi? Kekuatan iman tu. Kekuatan iman tu bertambah, kuat. Dengan macam mana boleh kuat iman tu?
Percaya yang sama, tetap percaya pada Allah juga. Ketika iman melemah, tetap percaya pada Allah juga. Ketika iman meningkat, tetap percaya pada Allah juga. Cuma kekuatan iman tu, kalau kena gegar, kalau kena gegar sikit, agak-agak, kalau kena pistol kat sini, agak-agak ubah macam tu lah. Kalau disuruh, kalau tidak, bunuh, pancung, sembah bahala, contohlah. Bila digegar sikit, bila digegar dengan kematian, lepas mati seorang, kenapalah nak aku mati, kenapalah asyik aku je kena. Diuji tu. Kalau iman tak kuat, dia gegar. Iman yang kuat, dia kekal. Nah, itu maksud iman bertambah dan berkurang. Bukan kadang-kadang hari tu percaya kat Nabi dengan kuat sebab iman tengah bertambah. Tapi untuk hari ni tak apa-apa nak percaya Nabi ni betul ke tak betul. Itu bukan bertambah berkurang. Itu beriman dengan tak beriman. Jangan salah faham macam tu. Jadi iman bertambah dan berkurang. Iman kita. Macam mana kita nak tambah? Dengan sebab bertambah taat. Dan kurang ia dengan kurang taat. Lagi kita mengamalkan apa yang disuruh, tinggal apa dilarang, iman kita makin kuat. Selagi kita tak melakukan apa dilarang, iman kita makin kuat. Bila kita melakukan apa yang dilarang, iman melemah. Iman melemah tu bimbang, takut-takut kena goyang. Lebih-lebih lagi masa nak mati. Masa nak mati ketika nyawa dekat sini tengkorak. Ketika itu dia panggil nyawa ujung-ujung lah. Masa tu dah ada bunyi lah. Tu biasanya ujung tak lama tu. Sejam, 2 jam, 3 jam. Paling lama pun sehari lah mati. Masa waktu tu lagi teruk ujian. Kalau iman tak kuat, nampak luar okey, kat dalam dia ikut setan. Kat dalam dia. Sebab waktu tu dia panggil sakarat. Sakaratul maut. Sakarat ni kalau tengok kamus, mabuk. Maksudnya mabuk. Mabuk kerana mati. Mabuk kerana nak mati. Bila mabuk ni dia tak betul. Mabuk dia tak betul. Tu kadang-kadang nampak anjing, nampak pegang anak dia. Panggil pak mak sebelah rumah tu, panggil pak mak. Ayah dia kata, ayah dia nazak, tolong panggil pak mak sebelah rumah. Dia kata, pak mak? Pak mak mana? Loh, pak mak ni 30 tahun dah meninggal. Dia mari mabuk. Ayah aku ni kenapa? Bila saka ke apa? Dah. Memang orang mabuk. Bukan mabuk minum apa? Mabuk kerana nak mati. Dia jadi pelik-pelik. Dia jadi pelik. Mabuk. Ketika mabuk tu, mari setan. Kalau iman tak kuat, ikut setan lah masa tu. Kita nampak luar, bunyi macam ni. Bunyi gitu je. Nampak kat luar. Kat dalam ni setan mari. Wahai anakku. Mak dia kan. Mak dia meninggal lama dah. Mak ajar dulu. Allah tu Tuhan kan. Nabi Muhammad tu Rasul kan. Mak dah mati dah 30 tahun dah tinggalkan kau. Kita jumpa balik. Sebenarnya tak ada Tuhan, tak ada Tuhan pun. Marilah ikut mak. Dia mari. Ikutlah mak, jom kita pergi duduk. Semua kat situ, semua yang mati semua ada kat situ. Satu taman. Seronok, marilah Tuhan Allah ni sebenarnya tak ada. Mak dah lalu, mak tahulah. Padahal setan. Kalau iman waktu tu, dah lah mabuk. Iman pula tak kuat. Macam mana nak kuatkan iman? Dengan ibadah, tinggalkan apa dilarang, buat apa yang disuruh. Lah sekali, ya ke mak? Ikut. Mati. Nampak mati Islam. Tanam perkuburan Islam. Mandi kapan solat tanam. Buat tahlil lagi. Tapi sebenarnya dibangkitkan nanti belakang orang kafir. Belakang Firaun ke, Korun ke, tak tahulah. Duduk belakang apa. Kita tak tahu yang tu. Itu takut tu. Sebab tu iman kena kuat. Lebih-lebih lagi nak mati. Dah, kalau gagal, tak ada Allah tu Tuhan. Hilang. Ayah dah pula datang. Ajak lagi. Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Itu yang sebenar. Hilang. Guru dia datang pula kalau dia ada guru. Guru yang dah meninggal. Aku ajar kau dulu semua salah. Jom ikut aku. Ini adalah yang betul. Jom ikut aku. Ikut habis setan lah semua. Kita tak tahu, kita nampak luar okey. Dalam tak tahu. Sebab tu kena kuatkan iman. Nak kuatkan iman macam mana? Dengan bertambah taat. Taat yang wajib tu memang kena buat. Bila sebut bertambah taat ni, kena buat yang sunat lah. Yang wajib tak payah sembang, memang semua wajib buat. Tak kira bertambah iman, tak bertambah iman, dah nama wajib buat. Yang dengan maksud bertambah taat ni, maksudnya buat yang sunat-sunat. Dengan kurang dan kurangnya iman dengan kurang taat. Kerana firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanam ma'a imanihim, supaya bertambah mereka itu akan iman serta iman mereka itu. Surah Al-Fatah ayat 4. Dan tiap-tiap
Dan tiap-tiap yang menerima ia akan bertambah, akan menerima ia akan kurang. Setiap yang bertambah, dia boleh kurang. Maka oleh kerana iman kita bertambah, maka iman juga boleh berkurang. Iman para rasul tidak berkurang, maka dia sentiasalah bertambah. Iman para malaikat sentiasa statik sebab dia tak berkurang, dan bila iman malaikat tidak berkurang, maka dia juga tidak bertambah. Iman dia memang maintain macam tu je malaikat. Sebab tu malaikat dia tak buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat hanya buat apa yang disuruh Allah. Dia tak buat maksiat. Walaupun orang putih kata malaikat ada juga buat maksiat kan. Orang putih, orang Nasrani, Kristian. Dia panggil fallen angels. Fallen angel ni maksudnya ada malaikat tak puas hati. Dia tak puas hati, dia buat pemberontak, lepas tu jadi jahat. Kalau saya biasa tengok cerita orang putih, keluar istilah dia panggil fallen angels. Malaikat yang memberontak lawan Allah, akhirnya jadi jahat. Dia lain, setan lain. Setan lain, setan macam-macam jenis. Ini malaikat yang jahat. Kita tak ada. Kita la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni tak pernah buat maksiat ke Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Buat apa yang Allah perintah sahaja. Adapun pada mazhab Imam Abu Hanifah, maka iman itu mengaku dengan lidah dan membenar dengan hati yang saya sebut tadi. Maka hanyalah tidak masuk mengerjakan dengan anggota. Sebenarnya ini yang muktamad. Ini yang muktamad. Iaitu memadai dengan mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati, maka dia dinamakan beriman dah. Tak buat semayang, tak semayang pun masih lagi beriman. Cuma berdosa lah. Memanglah berdosa tak semayang. Dan inilah yang kita pakai. Kalau kita pakai yang asal, ramailah jadi kufur. Ramailah kafir. Siapa tak tinggal satu dengan sengaja, tak puasa dengan sengaja, kafir. Tak semayang dengan sengaja, kafir. Sebab malah ada hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal semayang dengan sengaja, kafir yang nyata. Habis, apa maksudnya? Kalau kata kafir yang nyata, asyhadu balik, tinggal semayang, asyhadu, tinggal asyhadu. Oh, sehari 4-5 kali kafir. Tak, bukan gitu. Jadi maka apa maksud kafara jihara, kafir yang nyata? Kufur nikmat. Bukan kufur kena asyhadu. Itu yang kita amal sekarang lah. Malah itu yang lebih sesuai pada zaman sekarang. Dan yang lebih mulia sekalian mereka yang beriman itu, iaitu yang lebih menjauhkan akan larangannya dan lebih banyak mengerjakan taat. Yang paling mulia adalah orang beriman yang paling mulia adalah yang menjauhkan larangan dan banyak mengerjakan taat. Itu adalah orang beriman yang mulia. Orang beriman yang tak mulia buat maksiat, tapi tetap beriman juga. Beriman tapi buat maksiat. Orang beriman yang mulia buat yang taat, tinggal yang dilarang. Kerana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, bahawa yang lebih mulia di sisi Allah Taala yang lebih takut akan Allah Taala. Lebih takut kamu akan Allah Taala, surah Al-Hujurat ayat 13. Dan bahawa sekalian yang beriman itu kekasih bagi Allah Taala. Seperti Allah Taala itu kekasih bagi mereka. Orang yang beriman, Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Mudah-mudahan Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Okey? Itu orang beriman. Dia kasih pada Allah lebih daripada yang lain. Kalau isteri, lebih pada suami dia. Dia kasih Allah dan Rasul lebih pada suami. Yang nombor 3 baru suami. Kalau lelaki, dia kasih Allah dan Rasul lebih daripada mak ayah dia. Itu nombor first. Jika suami suruh perkara yang Allah dan Rasul tak bagi, larangan Allah dan Rasul, tapi suami suruh, maka kena ikut Allah dan Rasul. Sebab suami duduk nombor 3, bukan duduk nombor 1. Suami duduk nombor 3. Suami yang perlu diikuti, yang wajib diikuti, yang wajib dipatuhi adalah suami yang suruh perkara yang Allah dan Rasul pun tak larang, maka wajib ikut. Macam tu juga mak bapak. Mak lah kita kata. Seorang anak lelaki wajib patuh pada mak. Ya. Tapi dengan syarat, mak tadi yang disuruh tadi tidak bertentangan dengan larangan Allah dan Rasul. Jika mak yang suruh tu bertentangan dengan Allah dan Rasul, tak boleh buat. Kalau buat, maknanya dia letak mak dia nombor 1, Allah nombor 2. Jadi Allah, Rasul, mak, ibu bapa. Itu bagi lelaki ya. Bagi perempuan, Allah, Rasul, suami. Ya. Sebab apa? Sebab Allah tu kekasih. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jaga-jaga bahawa sekalian kekasih Allah Ta'ala itu tiada ketakutan bagi mereka itu,
dan tiada duka cita bagi mereka itu pada hari kiamat. Bermula mereka itu sekalian yang beriman, dan adalah mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Surah Yunus ayat 62-63. Awliya Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah, dia tak ada dalam hati dia melainkan Allah saja. Dia tak takut melainkan Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah saja. Dan dia tak takut yang lain melainkan Allah saja dia takut. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak takut sikit pun kat orang lain, hanya takut pada Allah. Dan kerana firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bermula Allah Ta'ala kekasih bagi sekalian yang beriman, mengeluar ia akan mereka itu daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Surah Al-Baqarah ayat 257. Yakni menjadikan ia akan mereka itu beriman. Kalau Allah tak kasih pada kita, tak adalah Allah gerakkan orang-orang belah Timur Tengah sana datang ke sini belayar zaman dululah, zaman tok nenek itu dulu, untuk menyebarkan Islam dekat raja-raja, kat sultan-sultan kita waktu tu. Waktu tu bukan Islam. Sebab maka sultan-sultan kita terima pula Islam, maka rakyat kita semua dapat Islam. Kasihnya Allah kat kita. Kalau tidak, mungkin duk sembah pokok lagi kot. Kita dulu-dulu kan, masa dulu 1000 tahun lepas, agak-agak kita ni masuk tanah Melayu ni duk buat apa? Apa agama ni? Ada kata Hindu, ada kata Hindu. Melayu tapi agama. Ada kata apa benda yang jenis sembah pokok tu, sembah semangat yang tok nenek cucu tumpang lalu tu kan. Tu daripada dulu-dulunya. Sembah semangat, sembah roh. Datang Islam melalui belah Timur Tengah lah. Ada kata daripada Yaman datang, macam-macam lah. Ada kata sahabat Nabi pun datang, tak tahulah, tak kisahlah. Datang sambil-sambil berdagang, tapi bukan nak berdagang, nak menyampaikan. Tapi sambil-sambil tu berdagang lah, bawa lah benda-benda yang ada dekat Tanah Arab ke sini, lepas tu bawa balik yang daripada sini ke Tanah Arab. Boleh lah bisnes sambil-sambil nak menyebarkan agama. Kalau aku sebarkan dekat rakyat-rakyat, 2-3 orang je beriman, baik aku sebar kat yang kepala, maka buat baik dengan raja pada waktu tu. Berimanlah raja tu, beriman raja tu, rakyat beriman. Kita lah sekarang, kalau Allah tak kasih, tak tahu lah. Agak-agak lah, saya selalu suruh fikir. Kita biasa fikir tentang Tuhan tak? Masing-masing tu fikir. Aku hari ni fikir tentang Tuhan, bukan tentang perintah Tuhan. Kita selalu fikir perintah Tuhan. Nak semayang lah, itu perintah Tuhan, sebab Allah suruh semayang. Tak boleh minum arak, tak boleh dedah aurat, berdosa. Itu perintah Tuhan. Saya tak tanya perintah Tuhan, saya tanya tentang Tuhan. Berapa kali hari ni fikir tentang Tuhan, tentang Allah, bukan tentang perintah Tuhan. Perintah Tuhan memang selalu fikir lah. Sekejap lagi kalau nak masuk tabung ke, itu perintah Tuhan, iaitu perintah sunat untuk infak. Banyak selalu kita fikir perintah. Berapa kali hari ini berfikir tentang Tuhan itu sendiri? Okey, kita tahulah diri kita, tak pernah. Tak apa kata tak pernah, tak ada langsung. Seminggu ni tak ada langsung, sebulan ni tak ada langsung, tak tahulah masing-masing lah. Okey, jadi teruknya kita fikir tentang Tuhan jarang-jarang, setahun sekali kot. Saya tak tahulah masing-masing, diri masing-masing. Tapi kita selalu fikir tentang perintah Tuhan. Tuhan suruh buat ni, selalu kita buat. Okey, tak apalah. Kalau katalah Allah takdirkan kita lahir dekat Tamil Nadu ni, dekat Taiwan, Taipei, dekat Jepun, yang tahulah agama dia bukan agama Islam, agak-agak kita masuk Islam tak? Macam mana kita tahu agak-agak aku masuk Islam ke tak? Senang je. Kita sekarang fikir tentang Tuhan banyak mana. Nanti kalau katalah Allah takdirkan kita lahir dekat dengan keluarga orang kafir, di negara yang kafir, dengan kadar fikir kita tentang Tuhan, kita boleh tahu aku agak-agak aku masuk Islam. Aku mesti masuk Islam. Sebab apa? Aku hari-hari fikir Tuhan. Cuma kebetulan aku Islam, jadi aku fikir tentang Tuhan Islam. Tapi kalau aku agama lain pun, lahir-lahir, tetap juga aku fikir tentang Tuhan. Sebab aku memang suka fikir Tuhan. Kalau kita setahun sekali pun tak pernah fikir Tuhan, hanya fikir perintah Tuhan aja, bila katakanlah Allah takdirkan kita jadi di tempat lain yang bukan Islam, jawabnya kita duk fikir perintah Tuhan yang kita anggap Tuhan berhala ke apalah, duk kerja nak menyembah berhala je lah kita. Islam yang kita dapat ni
sangat besar nilainya. Terima kasih kat tok nenek kita, terima kasih dekat sultan-sultan dulu yang mula-mula masuk tu kan. Yang mula-mula masuk. Dan terima kasih juga pada yang belah-belah timur tengah sana datang untuk menyebarkan Islam. Kalau tidak, kita tahulah diri kita. Sehari berapa kali fikir Tuhan tak tahu. Kita hanya memikir perintah Tuhan. Kalau ditakdirkan kita duduk dekat agama lain, kita hanya fikir, oh ni cara sembah, nak sembah begini, bakar colok ke apa, dia fikir tu je lah. Tuhan tu dia tak fikir pun, bolehkah aku sembah? Itu patung. Tak fikir pun. Kenapa kita tak fikir? Sebab tentang Islam pun kita tak fikir sekarang. Nanti pun tak fikirlah kalau kita tu. Mujurlah tok nenek kita memang dah Islam. Mujurlah jadi Melayu automatik Islam. Kan? Melayu dia automatik Islam. Nikmat besar. Nikmat besar. 40 minit. Last, rukun iman. Baca rukun iman secara ringkas je. Rukun-rukun iman. Dan rukun-rukun iman itu 6. Setiap satu ni perlu bahas dengan panjang lebar. Sebab baru 42 minit. Sikit je, boleh lagi. Stesen dia dekat bawah ni. Dekat 23 yang bawah tu. Okay? Setiap satu rukun iman perlu penjelasan yang terperinci. Mungkin 1 atau 2 bulan untuk satu rukun iman. Sebab rukun iman ni penting ni. Tak cukup rukun iman, tak sah iman. Tak cukup rukun semayang, tak sah semayang. Tak cukup rukun iman, tak sah iman. Tak sah semayang, cuma batal aja. Tak sah iman, kafir. Jadi setiap satu ni kena bahas panjang lebar, iaitu dalam kitab tauhid. Tapi dalam kitab ni saya nak baca sekali lalu. Yang pertama rukun iman itu ada 6. Pertama, membenarkan akan Allah Ta'ala. Setiap orang dia kena hujah dekat diri dia sendiri. Apa bukti Allah itu ada? Apa bukti Allah itu wujud? Dia kena jawab dengan akal dia, bukti Allah itu wujud. Dia tak boleh hafal. Dia mesti jawab. Apa bukti Allah itu ada? Tak boleh jawab, tak sempurna lagi fardu ain, wajib mengaji tauhid. Segera. Takut-takut mati dalam keadaan tak ada tauhid. Kalau tak boleh bagi hujah. Apa bukti Allah itu ada? Bukti pakai akal. Jangan baca Quran. Jangan buka ayat Quran, akal panggil. Sebab kita nak pegang, akal kita proses masuk dekat hati. Bantu oleh Quran. Quran bantu lagi kuat. Dia panggil dalil akli, dalil akal. Membenarkan Allah Ta'ala. Bila kita nak benarkan Allah Ta'ala, maka kita kena fikir dulu, bukti apa Allah tu ada. Kalau orang tanya, betul ke Tuhan tu ada, Allah tu ada? Betul lah. Berapa kali dah kau jumpa? Tak pernah jumpa. Berapa kali dah kau dengar ke? Kau call ke? Tak pernah. Habis tu macam mana kau tahu dia ada? Kena jawab. Jawapan tu ada dalam kitab tauhid. Yang kedua, membenarkan akan sekalian malaikatnya. Berapa kali dah jumpa malaikat? Tak pernah jumpa. Macam mana boleh percaya? Percaya bodoh-bodoh. Itu bukan beriman. Itu panggil taklid. Dia kena percaya. Percaya sungguh. Berapa kali dah jumpa malaikat? Tak pernah jumpa. Macam mana boleh percaya ada malaikat? Roket Atid ada kiri kanan. Macam mana boleh percaya? Mesti ada hujah. Kalau tidak, tak sempurna iman. Bukan hafal aja. Yang ketiga, membenarkan akan segala kitabnya. Yang ini tak apa. Ini percaya je lah. Sebab kitab tu dah lepas dan tak ada dah pun kitab tu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang ada Al-Quran je. Yang keempat, membenarkan akan sekalian Rasulnya. Berapa kali dah jumpa Rasul? Tak pernah jumpa Rasul. Macam mana boleh yakin ada Rasul sebelum? Kena jawab. Yang kelima, membenarkan akan hari akhirat. Yang ni tak payah. Tak perlu bagi hujah. Percaya gitu aja. Sebab seorang pun tak pernah pergi akhirat, patah balik. Maka bila Quran kata ada akhirat, percaya aja. Tapi kalau Allah tak boleh, Rasul tak boleh. Tak boleh percaya aja, kena buat datang hujah. Yang keenam, membenarkan akan qada baiknya dan jahatnya yang kita baca tadi. Qada dan qadar. Seperti iman dan taat, Allah yang takdirkan. Seperti kufur dan maksiat juga Allah yang takdirkan. Itu juga kerana hadis Jibril alaihissalam bertanya ia akan Rasulullah SAW dengan katanya, terjadi satu perbualan apabila datang seorang pemuda ketika Nabi sedang bagi kuliah ajar para sahabat. Datang seorang pemuda. Hadis ni panjang. Nama hadis itu hadis Jibril. Dia tanya Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan.
Tapi cuma dalam yang dia ada ni iman ajalah, sebab fokus dekat iman. Dia ada lagi panjang hadisnya. Namanya hadis Jibril. Jibril datang menyerupai seorang lelaki, tanya Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman." Bagi tahu aku Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Lepas tu Nabi jawab. Lepas panjang hadis tu, lepas tu dia balik. Semua tanya, siapa tu? Nabi kata, itulah Jibril. Dia sedang ajar kamu agama kamu. Dia bukan ajar aku. Dia ajar kamu, tapi dengan cara soal aku. Daripada hadis itu, dia petik sikit dalam kitab kita. Fa akhbirni anil iman. Iman aja. Islam dengan ihsan tak masuk lah. Sebab panjang sangat. Kata Jibril, bagi tahu kat aku iman tu apa? Qala, jawab Nabi, antu'mina billah, beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, dan rasul. Saya terjemah teruslah. Nak baca terjemahan berada dekat bawah tu. Wa kutubihi, dan kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman takdir baik dan takdir buruk daripada Allah. Menceritakan dia oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka ulama pun kaji, inilah rukun iman. Inilah rukun iman. Akhir sekali rukun iman 6 perkara. Ini daripada beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. 6. Cuma ulama dia kaji tau. Ini yang terakhir lah. Ulama kaji. Kenapa Nabi ni bila dia sebut dekat mulut tak ada yang sia-sia. Nabi tak macam kita. Kadang-kadang cakap mengapu je. Nabi cakap mesti ada benda. Walaupun macam soalan macam tak ada makna pun, tapi mesti ada. Mesti ada sebab. Dia panggil kalam tauriyah, double meaning. Mesti ada. Malah bergurau Nabi pun ada benda. Bukan gurau macam kita, gurau bewok, gurau bodoh-bodoh, bukan. Wahai Rasulullah, aku dah tua, aku dah masuk Islam, aku dah beriman. Aku masuk surga tak? Nabi bergurau, orang tua tak masuk surga. Nangislah dia. Nampak? Nabi bergurau pun ada benda. Dia bukan gurau bodoh-bodoh je. Nangislah dia. Kejap, sabar dulu. Memanglah dalam syurga semuanya muda. Langkah-langkah jadi 33, lelaki, perempuan jadi 17 umur. Jadi memanglah orang tua tak ada dalam syurga. Nampak? Nabi bergurau pun ada benda. Lebih-lebih lagi, benda serius. Lagilah ada benda. Maka ulama kaji. Cuba kita perhatikan. Bila Jibril kata fa akhbirni anil iman, khabarkan kat aku iman tu apa? Qala, Nabi jawab, antu'mina billah. Ada tu'mina. Tu'mina tu adalah engkau berimanlah dengan Allah. Engkau beriman dengan Allah. Tu'mina tu beriman, Allah tu Allah lah. Okay? Wa malaikatihi, dan malaikat. Dan malaikat tak ada tu'mina. Kan? Mana ada tu'mina? Dengan maksud engkau beriman dengan Allah dan malaikat. Jadi wajib beriman tak dengan malaikat? Wajib juga. Tapi Nabi boleh sebut macam ni. Antu'mina billah, engkau beriman dengan Allah. Wa tu'mina bil malaikah, engkau beriman dengan malaikat. Wa tu'mina kutubihi, engkau beriman dengan kitab. Wa tu'mina rusulihi. Boleh nak kata gitu? Beriman. Tapi Nabi tak kata gitu. Nabi kata sekali je, tu'mina billah, beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan beriman dan dengan malaikat. Tak kata beriman. Tapi dapat faham daripada waw dan. Dapat faham daripada dan, maknanya beriman juga dengan malaikat. Tapi tak ada tu'mina. Okey, kita terima lah kan? Macam kita katakan, siapa datang rumah aku? Ali datang rumah. Karim datang rumah. Abu datang rumah aku. Ahmad pun datang rumah aku. Muhammad pun datang rumah aku. Kalau perempuan Aminah pun datang rumah aku. Boleh buat datang rumah aku. Jadi panjang. Tapi boleh kata gini. Yang datang rumah aku Ali dan Abu dan. Dengan dan pun datang rumah juga. Boleh juga cakap Ali datang rumah, Abu datang rumah. Boleh je. Ahmad datang rumah. Semua boleh kata. Tapi Ali, Abu dan Ahmad. Yang datang ke rumah ialah Ali, Abu dan Ahmad. Boleh juga. Tapi tak adalah datang sampai 3-4 kali sebut. Okey. Nabi kena dah dia cakap. Engkau beriman dengan Allah dan malaikat. Mana malaikat tu beriman lah, sebab ada dan tu, wajib beriman juga. Dan kitab. Tak ada tu'mina. Tapi maksudnya beriman lah. Dan Rasul. Dan hari akhirat. Kemudian wa tu'mina. Ada balik tu'mina kat sini. Apa hal? Bil qadari khairi wa syari, qada dan qadar. Sepatutnya kalau dah alang-alang mencelup pekasam, kalau berimanlah kamu dengan Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhirat dan qada qadar, barulah cantik.
Tapi tidak. Dekat qada qadar, Nabi sebut sekali tu'mina sekali lagi. Kalau nak sebut tu'mina qada dan qadar, beriman dengan qada qadar, sebutlah semua baru adil. Engkau tu'mina billah, tu'mina wa malaikatihi, tu'mina kutubihi, tu'mina rusulihi, tu'mina yaumil akhir, tu'mina qadari khairihi wa syarrihi. Baru kena. Ini tak. Yang ada tu'mina dua je. Allah dengan qada dan qadar. Yang lain mana tu'mina? Habis Allah, sekadar tu aja faham-faham lah. Tak. Nabi mesti ada maksud. Dia sebut tadi tu. Bergurau pun ada maksud. Maka ulama kaji. Kenapa Nabi sebut tu'mina billah, yang ada tu'mina, yang lain semua dan. Ada sekali lagi engkau beriman tu'mina dengan qada dan qadar. Dua ni ramai orang gelincir. Sebab tu Nabi sebut supaya nak bagi tahu mengaji lebih. Beriman dengan malaikat tak ramai yang gelincir. Beriman dengan rasul tak ramai yang gelincir. Yang salah ajaran sesat. Tak ramai. Beriman dengan kitab tak ada. Tak ramai yang sesat. Beriman dengan hari akhirat tak ramai yang sesat. Yang salah faham. Tapi beriman dengan Allah dan beriman dengan qada dan qadar sangat ramai yang salah faham. Maka Nabi letak tu'mina dua, nak bagi tahu kat kita ngaji lebih waktu. Tapi kita yang seronok tu cerita malaikat tu lah. Yang seronok tu cerita malaikat. Allah tu sikit-sikit dah lah. Pening kepala lah. Nak belajar sifat 20 pening kepala lah kita kata. Kita kata gitu. Cerita tentang Rasul kan seronok. Cerita tentang hari akhirat kan seronok. Yang paling malas cerita Allah dan qada dan qadar. Tengok mana-mana. Sedangkan Nabi pesan kat kita, Allah dan qada qadar itu ngaji lebih. Malaikat tu sekadar lepas fardu ain cukup dah. Malaikat, Rasul, hari akhirat. Tapi kita terbalik. Jadi kena lebihkan mengaji, percaya kepada Allah, beriman dengan Allah, kita panggil sifat 20 lah. Dan qada dan qadar. Wallahu alam. Habis kat situ. Tu bus station dia. Dan Allah Taala menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya. Habis dah Allah, masuk kita rasul pula. Secara ringkas je tu. Secara ringkas saja. Tangguh dulu. Debat rasul bulan depan. Selain tasbih kafarah dan salatul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.